Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, maaf atas kesilapan technician sebentar tadi. Okay, moga kita semua bergembira menyambut Lebaran pada tahun ini dalam norma baharu. Apa-apa pun, moga kita semua diberikan kekuatan dan sihat sejahtera selalu hendaknya demi melangsungkan kehidupan kita seharian. Baik, untuk makluman semua, siaran ini dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Tahniah dan sekalung penghargaan kita sepatutnya ucapkan kepada barisan hadapan program ini yang telah pun menyediakan satu ruang atau platform pembelajaran secara maya sempena penangguhan sesi persekolahan ekoran penularan COVID-19. Teruskan duduk diam-diam di rumah, kita jaga kita, bersama-sama kita putuskan rantaian pandemik coronavirus dan teruskan setia bersama cikgu dalam slot pagi ini. Baik, pada pagi ini kita teruskan lagi bersiaran bersama cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot Komsas, komponen sastra dalam Bahasa Melayu pagi ini akan membincangkan dan memfokuskan sajak Sejadah Rindu yang dipetik dalam antologi Sejadah Rindu. Sajak ini hasil karya kreatif cikgu matematik iaitu Cikgu Muhammad Haikal bin Aminuddin yang dipelajari oleh semua pelajar tingkatan 5 se-Malaysia. Mungkin ada setengah pelajar belum lagi mengkaji sajak ini dan mungkin ada setengah sekolah sudah pun mengkaji sajak ini. Jadi bagi yang sudah mengkaji dan membuat latihan sajak ini, anggaplah PDP kita pada hari ini sebagai ulang kaji kalian. Dan yang belum lagi mengkaji sajak ini, bolehlah belajar bersama-sama cikgu pada pagi ini secara dalam talian. Baiklah,
Walau apapun keadaannya, pada hari ini cikgu akan membedah karya puisi moden ini secara holistik supaya pemahaman pelajar lebih mendalam dan maksimum. Ya, moga di akhir pelajaran nanti murid-murid dapat memahami secara holistik tentang sajak kajian kita hari ini, iaitu sajak Sejadah Rindu, dan berupaya mencatat nota berkaitan sajak kajian ini dengan pantas, tuntas dan mudah. Sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, standard kandungan kita 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Baik, standard pembelajaran kita 4.1.2, memahami dan mengapresiasi puisi moden dan puisi tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya sastra. Baik, kita lihat sedikit apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan murid dapat menyatakan dan menghuraikan maksud sajak kajian dengan gramatis. Yang kedua, diharapkan murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 3 pandangan peribadi murid berdasarkan bahan prosa tentang nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak kajian. Dan yang ketiga, diharapkan murid dapat mengaplikasikan kaedah 5S 1C dalam menulis nota Komsas. Baiklah, untuk komponen sastra atau Komsas ni, dalam penghasilan nota, cikgu lebih galakkan pelajar-pelajar cikgu menggunakan kaedah 5S1C ni. Kerana cara ini dirasakan lebih praktikal, cepat dan berkesan. Nanti cikgu tunjukkan sekali lagi ya, bagaimana kita nak menghasilkan nota secara 5S1C. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita berkenalan dengan penyajak yang menghasilkan sajak Sejadah Rindu ini yang terkandung dalam antologi Sejadah Rindu. Suka cikgu nak bagi tahu, penulis sajak ini anak kelahiran negeri Perlis ya. Anak kepada guru kaunseling ini iaitu Cikgu Aminuddin Mak Zain, kaunselor di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis sekarang ini. Dulu bapanya Cikgu Aminuddin ini pernah bersama-sama mengajar dengan cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad. Jadi cikgu pun hari ini tumpang banggalah dengan sajak kelahiran anak Cikgu Aminuddin ni. Penyajak ni, Cikgu Haikal ni sekarang bertugas di Pulau Pinang setelah berhijrah dari Sarawak. Tahniah cikgu ucapkan kepada Muhammad Haikal kerana sajak Sejadah Rindu ini begitu puitis dan dijadikan naskah puisi moden oleh pelajar-pelajar SPM seluruh Malaysia. Jom kita tengok sedikit biodata penyajak kita hari ini, iaitu Muhammad Haikal. Okey, biodata penulis ni pelajar-pelajar boleh dapatkan. Kamu boleh baca di dalam buku antologi Sejadah Rindu ini ya. Sebab biodata semua penulis pengkarya yang menghasilkan hasil bahan dimuatkan dalam antologi itu terdapat dalam buku antologi Sejadah Rindu. Okey ya. Ini biodata dia. Sedikit sebanyak kamu boleh bacalah di dalam buku Sejadah Rindu. Baik, seterusnya cikgu nak kongsikan di sini sajak Sejadah Rindu yang telah dideklamasikan oleh anak murid cikgu, iaitu Muhammad Hafiz bin Ramli, yang telah pun berkolaboratif dengan rakannya Ainin Sofia binti Syafi'i dari kelas 5 Ibnu Sina dalam menghasilkan video ini. Sebelum kita bedah karya ini dengan lebih mendalam, jom sama-sama kita dengari deklamasi sajak Sejadah Rindu oleh saudara Muhammad Hafiz bin Ramli. Terkedu aku di sejadah rindu, mengungkap kalimah syahdu. Baik bicara tersentuh kalbu, merekah keinsafan di hati yang beku.
mengenang dosaku yang terdahulu. Berbekal panca indera anugerah Tuhan, ku pohon kembali nafas kehidupan. Dalam ketahadan dan keterbatasan insan, moga terbuka ruang keampunan. Sebelum saat aku dinisankan di masa yang kau tetapkan, air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya aku sujud menghadap Ilahi. Di keheningan yang sepi, lafaz taubat mengiringi. Nafas sebab kian mengikuti. Hati ini luluh, jiwa yang kaku tersentuh. Ayat-ayat cinta disusun kukuh di sejadah rindu yang lusuh. Kemaafan yang kupohon sungguh dari pencipta dalam bumi. Ungkapan doa pada Yang Esa, izinkan aku menjadi manusia yang taat sentiasa pada perintah yang maha kuasa, agar aku tidak lupa dunia ini hanya bersifat sementara. Okey, baik. Itulah deklarasi yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Hafiz bin Ramli. Baik, sekarang mari sama-sama kita menyelami apa sebenarnya sajak sejadah rindu ini. Apakah sejadah rindu? Baik, ni cikgu bawakan untuk tontonan semua pelajar yang dinamakan sejadah. Ya. Ini merupakan sejadah yang semua pelajar Muslim, cikgu rasa kenal lah sejadah. Jika sehari semalam kamu menunaikan solat 5 waktu, sejadah ini kamu tidak akan lupakan. Okey, ini yang sebenarnya disampaikan, diungkapkan oleh penyajak sajak sejadah rindu ini berkaitan dengan sejadah merupakan alas tempat bagi orang Islam menunaikan solat atau bersembahyang. Dan penyajak dikatakan telah lama meninggalkan sejadah ini dan kini dia mulai rindu di akhir-akhir usianya kerana mengenangkan dosa-dosa silam yang telah dilakukannya. Itu yang dikaitkan dengan sejadah rindu. Okey, boleh faham setakat tu? Okey, sejadah rindu yang cikgu katakan tadi membawa maksud penyajak mengatakan seseorang yang telah lama meninggalkan solat dan kini dia insaf dan kembali mencari sejadahnya untuk menunjukkan keabdiannya terhadap pencipta. Dari situ dapat kita gambarkan, dapat kita gambarkan tema sajak sejadah rindu ini bertemakan tentang ketuhanan dan ketaatan kepada perintah agama. Contoh, penyajak insaf akan dosa-dosanya dan memohon keampunan kepada Tuhan. Beliau bertaubat untuk tidak mengulangi dosanya dan memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Baik, itu yang dikatakan tema yang dapat kita ambil daripada sajak sejadah rindu. Baik, sekarang kita tengok sajak sejadah rindu. Okey, ini sajak sejadah rindu yang dihasilkan oleh Cikgu Muhammad Haikal bin Aminuddin. Begitu puitis dan indah bait-bait rangkap-rangkap bait-bait yang terdapat dalam rangkap-rangkap sajak nukilan beliau ini. Baik, sajak ini mengandungi 5 rangkap. Rangkap pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jom kita lihat apakah maksud bagi setiap rangkap sajak ini agar pemahaman kalian lebih mendalam. Ya.
Selepas ini, cikgu akan tunjukkan cara mudah untuk kita lebih memahami dan menguasai sajak kajian ini. Baik, kita lihat terlebih dahulu maksud setiap rangkap. Baik, rangkap pertama. Terkedu aku di sejadah rindu, mengungkap kalimah syahdu, bait bicara tersentuh kalbu, merekah keinsafan di hati yang beku, mengenang dosaku yang dahulu. Apakah maksud dia? Okey, baik. Maksud dia penyajak termenung di atas sejadah sewaktu mengungkapkan kalimah syahdu atau dia sedih sehingga menyentuh hatinya dan menjadikan dia insaf akan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, rangkap kedua. Berbekal panca indera anugerah Tuhan, kupohon kembali nafas kehidupan dalam keterhadan dan keterbatasan insan. Moga terbuka ruang keampunan sebelum saat aku dinisankan di masa yang kau tetapkan. Baik, maksud dia, dengan rasa rendah diri, penyajak memohon kepada Tuhan agar diberi keampunan sebelum beliau meninggal dunia, seperti yang telah ditetapkan oleh pencipta atau Tuhan. Baik, kita tengok rangkap yang ketiga. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya, aku sujud menghadap Ilahi di keheningan yang sepi. Lafaz taubat mengiringi, nafas sebab kian mengikuti. Baik, apakah maksud dia? Okey, maksud dia dengan iringan air mata dan hati yang ikhlas sebagai bukti, penyajak sujud dan melafazkan taubat dalam keadaan yang sebab atau sedih dan dalam keadaan yang hening, sunyi dan sepi. Baik, rangkap seterusnya. Hati ini luluh, jiwa yang kaku tersentuh. Ayat-ayat cinta disusun kukuh di sejadah rindu yang lusuh. Kemaafan yang kupohon sungguh dari pencipta dalam gemuruh. Baik, apa maksud dia? Maksud dia, hati penyajak sedih atau luluh dan jiwanya tersentuh dengan ayat-ayat cinta kepada Tuhan yang disusun dengan rapi sewaktu memohon keampunan kepada Tuhan serta berasa amat gemuruh. Baik, ayat-ayat doa yang dipanjatkan, dipohonkan kepada Tuhan disusun dengan baik menyebabkan jiwa penyajak ini menjadi sedih serta luluh jiwa raganya ya. Baik, rangkap yang terakhir yang kelima, ungkapan doa pada Yang Esa, izinkan aku menjadi manusia yang taat sentiasa pada perintah Maha Kuasa, agar aku tidak lupa dunia ini hanya bersifat sementara. Baik, maksudnya penyajak berdoa kepada Tuhan agar menerima dan mengizinkan dirinya menjadi manusia yang sentiasa taat akan perintah Tuhan. Dia juga sedar bahawa dunia ini hanyalah bersifat sementara. Maksudnya tak kekal ya. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara sahaja. Baik, itulah sedikit sebanyak maksud di sebalik setiap rangkap sajak nukilan Muhammad Haikal ini. Begitu siapa yang mendeklamasinya, membacanya dengan penuh perasaan dan jiwa, mungkin akan tersentuh sedikit sebanyak hati kita apabila membaca bait-bait puitis sajak nukilan Muhammad Haikal ini. Baik. Setakat ini cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami sedikit sebanyak tentang apa yang terkandung dalam puisi moden kajian kita pada hari ini, iaitu Sejadah Rindu. Jom, sekarang cikgu nak tunjukkan paparan visual ataupun peta minda berkaitan rangkap sajak Sejadah Rindu ini.
Melalui visual peta minda ini, cikgu rasa pelajar lebih mudah untuk mengingati cerita daripada kita membacanya sahaja. Dan dari visual peta minda ini juga kita boleh mengeluarkan kata kunci yang boleh dan dapat membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan berkaitan aspek Komsas. Kaedah ini cikgu rasa boleh juga pelajar-pelajar aplikasikan ketika membuat kajian ke atas sajak-sajak yang lain bagi membantu pelajar mudah mengingati sajak yang dikaji lebih tuntas dan lebih pantas. Mari sama-sama kita saksikan. Okey, nota secara visual dan holistik ni. Baik, sajak sejadah rindu ini ada lima rangkap. Jadi kita pecahkan kepada 5. Baik, kita tengok rangkap persatu. Apa kata kunci rangkap pertama yang kita sama-sama dengar dan baca tadi? Okey, baik. Kata kunci untuk rangkap pertama kita dapat kenalinya sebagai keinsafan. Insaf kenapa? Kita plus dengan dosaku. Okey, ingat kata kunci untuk rangkap pertama keinsafan. Dosa plus dosaku. Baik, rangkap kedua. Kata kunci ialah keampunan. Okey, penjajak memohon ampun sebelum dia meninggal dunia. Kita pluskan perkataan sebelum meninggal dunia. Baik, kata kunci yang ketiga. Rangkap yang ketiga kita boleh ambil kata kunci yang penting dalam rangkap ketiga ialah keikhlasan. Okey, sewaktu penjajak memohon taubat diiringi dengan air mata. Kita tambahlah air mata plus dengan taubat. Itu menunjukkan kita betul-betul benar-benar ikhlas dalam bertaubat. Baik, rangkap yang keempat. Apa kata kunci dia? Kata kunci dia ialah kemaafan. Dia memohon maaf, penjajak memohon maaf sehingga hatinya luluh sedih ketika memohon keampunan, kemaafan daripada Tuhan. Baik, rangkap yang terakhir atau yang kelima ialah izin. Kita ambil kata kunci dia ialah izin, kita plus dengan manusia, plus dengan taat. Okey, kata kunci yang lebih dominasi dalam rangkap kelima ialah perkataan taat. Kerana dunia ini hanya bersifat sementara. Baik, para pelajar, inilah perkataan-perkataan penting yang ada dalam sajak yang boleh kita jadikan sebagai kata kunci agar pelajar dapat mengingati sajak ini dengan tuntas dan pantas. Okey, dari situ kita ingat setiap rangkap ada kata kuncinya. Ingat kata kunci, secara tidak langsung kita dapat memahami maksud setiap rangkap sajak kajian ini. Baik, kita ulang balik tengok rangkap yang pertama, penjajak berasa insaf atas dosa-dosa silam yang telah dilakukannya. Okey, daripada rangkap yang panjang tadi, kita boleh ringkaskan dalam peta minda ni supaya pemahaman pelajar lebih pantas dan mudah untuk kamu mengingatinya. Baik, rangkap kedua. Penjajak memohon keampunan kepada Tuhan sebelum dia meninggal dunia. Okey, baik. Sebelum meninggal dunia, dia kenang dosa-dosa dia yang telah lalu. Dia sempat dia memohon ampun kepada pencipta. Baik, rangkap yang ketiga. Penjajak menitiskan air mata. Bermaksud, dia benar-benar ikhlas. Keikhlasan dalam bertaubat. Baik, rangkap yang keempat, hatinya sedih dan luluh. Justru penjajak ingin memohon kemaafan dari Tuhan agar dosa-dosanya yang telah lalu atau dosa-dosanya yang pernah dilakukannya dahulu dapat dimaafkan, dapat pengampunan daripada Maha Pencipta. Baik, rangkap kita yang terakhir. Okey, penjajak meminta izin untuk menjadi manusia yang taat kepada Tuhan kerana penjajak sedar bahawa dunia ini hanya bersifat
sementara sahaja. Jadi dia sebelum dia dah tahu dunia ini hanya tempat persinggahan sahaja, penyaja yang telah pun melakukan dosa-dosanya yang lalu kini telah pun taat, yang menunjukkan pengabdiannya kepada pencipta. Banyak moral yang cuba digambarkan oleh penyaja ini dalam bait-bait sajak dia. Kalau kita benar-benar menghayati sajak ini, akan ada implikasinya, ada impaknya, memberi kesan kepada kita dalam meniti kehidupan kita seharian. Baik pelajar-pelajar, jadi jika kita kenal, kita tahu kata kunci yang ada dalam sajak ni, ini untuk memudahkan kita, untuk kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan aspek sastra yang akan diuji kitanya, seperti soalan berkaitan dengan persoalan, perwatakan, nilai dan pengajaran. Jadi kita cuma ingat kata kunci yang penting yang terdapat dalam sajak-sajak ni, kita ambil kata kunci dia, kita boleh menjawab apa-apa soalan yang ditanya. Ingat kita ambil yang pertama, kata kunci dia keinsafan, insaf. Kita pilih yang mudah-mudah untuk kita ingat. Kemudian kita ambil yang rangkap ketiga, keikhlasan, ikhlas. Yang keempat, kemaafan. Dan rangkap yang kelima, kita boleh ambil kata kunci perkataan taat. Okey, dari situ boleh kita cuba menjawab soalan-soalan yang diuji kita. Okey, baik, ini paparan secara menyeluruh, secara holistik tentang nota kajian sajak kita Sejadah Rindu. Ada maksud dia, ada tema dia, ada persoalan, ada bentuk, nilai dan pengajaran. Nanti kamu boleh ulang balik tengok video ni, kamu boleh rujuk nota Sejadah Rindu ni. Baik, seterusnya kita pergi kepada aktiviti kita yang pertama. Arahan dia, berdasarkan nota visual atau peta minda sajak Sejadah Rindu yang cikgu paparkan tadi, tulis 2 kata kunci dan menghuraikan sekurang-kurangnya 2 persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. Baik, ingat kata kunci tadi? Okey, kita buat jadual macam ni. Kata kunci, persoalan dan contoh dia. Kata kunci dia apa dia? Insaf. Jadi kita buat ayat yang menunjukkan persoalan. Persoalan keinsafan setelah melakukan banyak dosa dalam kehidupan. Siapa yang memohon siapa yang insaf dalam sajak ni? Kita bagi contoh dia. Penyaja insaf akhirnya setelah mengenang dosa-dosa silam yang pernah dilakukannya. Baik, kita tengok kata kunci yang kedua, perkataan taat. Okey, persoalan dia, persoalan ketaatan kepada pencipta. Contoh, penyaja taat melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah agar menjadi insan yang bertakwa dan baik. Baik, sebenarnya banyak kata kunci yang kita boleh dapat daripada 5 rangkap sajak kajian ini. Tapi kamu sekurang-kurangnya ingat 2 dah memadai. Sebab dalam soalan biasanya diminta 1 sahaja, 1 atau 2 sahaja ya. Tak perlulah kamu nak ingat banyak-banyak sebab banyak lagi perkara yang perlu kamu ingat. Bukan nak ingat BM saja kan. Banyak lagi pelajaran lain yang perlu kamu kuasai. Jadi ini salah satu cara yang mudah untuk kita mengingatinya dengan lebih pantas dan menyeluruh. Baik, kita pergi kepada aktiviti kita yang kedua. Arahan, berdasarkan nota sajak Sejadah Rindu, tuliskan sekurang-kurangnya 2 pandangan peribadi anda tentang nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sajak kajian. Ingatlah, nilai kemanusiaan ataupun nilai murni, kamu kena nyatakan nilai yang positif sahaja. Jangan beri nilai yang negatif. Baik,
Kita tengok, kita buat jadual macam tadi. Kata kunci kita keluarkan dan nyatakan contoh dia. Okey, kata kunci dia masih lagi benda yang kata kunci yang sama, insaf. Cuma kita tukar kepada untuk jawab nilai, kita tulis nilai keinsafan. Okey, contoh, penjaja berasa sedih dan bertaubat atas dosa yang telah dilakukannya dahulu. Okey, baik, contoh ni kamu boleh dapatkan dalam rangkap, baik-baik rangkap sajak kajian tadi. Okey, seterusnya nilai kemanusiaan yang kedua ialah nilai ketaatan. Okey, contoh penyajak taat melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah agar menjadi insan yang bertakwa dan baik. Baik, ni dua nilai kemanusiaan. Dalam nota nanti kamu boleh masukkanlah kalau nak tambah satu atau dua lagi nilai kemanusiaan. Terpulanglah kepada kamu nah. Cikgu harap di akhir pelajaran nanti kamu bolehlah mencatat, membuat nota berkaitan dengan sajak kajian kita ini, buat dalam bentuk peta minda agar kamu mudah ingat, pantas dan holistik. Baik, sekarang cikgu nak tunjukkan cara membuat nota yang mudah. Ingatlah dalam Komsas, cikgu seringkali dedahkan, seringkali ulang benda yang sama, iaitu untuk menghasilkan nota yang pantas, yang cepat, kamu boleh menggunakan kaedah 5S1C. Okey, ingat dua kata kunci, kita boleh buat nota ni dan menjawab 5 soalan yang diuji kita, iaitu soalan yang berkaitan dengan persoalan, yang kedua berkaitan dengan perwatakan, yang ketiga, S yang ketiga merujuk kepada nilai, S yang keempat merujuk kepada pengajaran, dan S yang kelima, 5S. S yang kelima merujuk kepada latar masyarakat. Jadi ingat, satu kata kunci kita boleh menjawab 5 soalan dan harus kamu ingat plus 1C. 1C itu menunjukkan satu contoh. Jadi 5 soalan, satu kata kunci, kita ingat hanya satu contoh sahaja. Jom kita aplikasikan dia. Baik, kita buat jadual macam ni untuk menunjukkan nota teknik 5S1C kita. Kita ambil kata kunci dia yang sama, iaitu insaf. Okey, kita boleh menjawab 5 soalan. Persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat. Baik, persoalan. Kita buat ayat persoalan. Persoalan keinsafan setelah banyak melakukan dosa di masa silam. Okey, perwatakan dia masih lagi insaf, seorang yang insaf. Nilai keinsafan. Pengajaran, kita buat ayat sikit untuk pengajarannya, untuk membezakan dia dengan cara nak menjawab nilai. Setengah pelajar nilai dengan pengajaran pun tak tahu nak bezakan. Jadi rugi ya. Kesilapan kamu menjawab akan menyebabkan markah kamu terjejas. Okey. Pengajaran, kita perlulah insaf. Masih kata kunci yang sama, insaf. Kita perlulah insaf dan sedar setelah melakukan dosa dan kesalahan dalam hidup. Okey, baik. Latar masyarakat masih lagi kata kunci insaf, cuma ayatnya sahaja kita ubah untuk menunjukkan soalan latar masyarakat. Okey, masyarakat yang insaf setelah banyak melakukan dosa dalam kehidupan. Baik, kamu dah menjawab 5 soalan. Dan daripada 5 soalan ni, satu kata kunci, kamu ingat hanya satu contoh sahaja. Tak payah persoalan contoh lain, perwatakan contoh lain, nilai contoh lain, pengajaran contoh lain, latar masyarakat contoh lain, tak perlu. Ingat, satu kata kunci, 5 soalan, ingat satu contoh sahaja. Apa dia contoh dia?
Okey, penyaja insaf dan ikhlas memohon keampunan daripada Allah setelah mengenang dosa-dosa silam yang dilakukannya. Ingat, kalau persoalan, ambil contoh yang sama, perwatakan sama, nilai pengajaran dan latar masyarakat. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Kata kunci yang kedua. Masih lagi teknik 5S 1C. Iaitu kata kunci dia taat. Kita menjawab persoalan. Persoalan ketaatan dalam melakukan perintah Allah. Yang kedua, perwatakan seorang yang taat. Nilai tambah imbuhan ke an belakangnya. Imbuhan depan dengan belakang, ketaatan. Pengajaran, kita hendaklah taat kepada perintah Allah dan hendaklah meninggalkan segala larangannya. Okey, ayat pengajaran. Okey, ayat latar masyarakat. Masyarakat yang taat melakukan segala perintah Allah. Jadi, terjawablah 5 soalan berkaitan dengan persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran serta latar masyarakat. Dan kita ingat hanya satu contoh sahaja. Apa dia contoh dia? Okey, masih contoh yang sama, boleh menjawab 5 soalan. Penyaja taat melakukan segala perkara yang diperintahkan Allah serta meninggalkan segala larangannya. Baik, boleh faham? Teknik 5S 1C. Baik, teknik ni kamu boleh aplikasikan dalam semua nota berkaitan dengan kajian Komsas kamu. Sama ada cerpen, prosa tradisional, puisi moden atau puisi tradisional. Okey, kita ingat 2 sahaja kata kunci, kita boleh menjawab 5 soalan. Dan perlu ingat 1 contoh sahaja. Baiklah, kamu aplikasikan benda ni, insya-Allah akan memudahkan kamu nak mengulang kajinya nanti. Baik, kita tengok sedikit soalan berkaitan dengan sajak kajian kita. Okey, berdasarkan soal sajak sejadah rindu yang cikgu paparkan di awal tadi dan yang dideklamasikan oleh murid cikgu tadi, kita jawab soalan ini sama-sama ya. Berdasarkan sajak tersebut, nyatakan cara-cara penyajak menzahirkan keinsafan atas dosa-dosa yang lalu kepada Tuhannya. Baik, soalan yang kedua. Dalam 2 baris terakhir saja, penyajak menyatakan harapan agar dirinya tidak lupa bahawa dunia ini bersifat sementara pada pandangan anda. Baik, kalau ada soalan pada pandangan anda, pada pendapat anda, ingat soalan ini berkaitan dengan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jawapan dia perlu kamu keluarkan. Fikirkan, keluarkan yang relevan, bersesuaian dengan kehendak tugasan yang ditanya. InsyaAllah kamu akan dapat markah penuh. Markah dia sebanyak 3 markah. Baiklah. Pada pandangan anda, apakah kesan-kesannya jika seseorang manusia itu sedar bahawa dunia ini bersifat sementara? Baik, soalan yang ketiga berkaitan dengan sajak kajian kita hari ini, sejarah rindu. Soalan pemahaman ataupun aspek kajian sastra. Huraikan 2 nilai murni yang terdapat dalam sajak ini. Jadi dalam nota kita tadi, kita dah buat dah kan? 2 nilai murni. Okey, macam mana nak dapat 4 markah? Jom kita tengok. Okey. Soalan yang pertama tadi, berdasarkan sajak tersebut, nyatakan cara-cara penyajak menzahirkan keinsafan atas dosa-dosa yang lalu kepada Tuhannya. Berapa markah?
2. Okey, ni cara kita nak menjawab dia. Cikgu bagi isi saja nah, dan dalam jawapan nanti kamu jangan tulis macam cikgu buat sini. Poin-poin macam ni tak boleh nah. Kalau buat macam ni akan markah kamu tak dapat markah penuh. Dipotong lah, potong separuh. Okey, tak boleh buat apa ni poin macam cikgu buat nah. Dalam nak tunjuk nota ni cikgu buat macam ni lah. Cikgu tak buat ayat yang lengkap. Ingat nah, untuk menjawab tugasan ni kamu perlu menulis jawapan menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis. Okey, untuk ni cikgu bagi poin saja. Lepas ni kamu boleh tulis balik jawapan dia dengan lengkap dan gramatis. Tepat, lengkap dan gramatis. Baru kamu layak dapat markah penuh. Okey, baik. Cara-cara penyajak menzahirkan keinsafan dalam sajak kajian kita tadi ialah isi yang pertama, penyajak tu cara dia diam dan mengenang dosanya yang lalu. Okey, dapat 1 markah. Yang kedua, cara penyajak menzahirkan keinsafan, mengalir air mata ataupun dia menangis sambil bersujud kepada Tuhan. Okey, isi kita yang kedua, dapat lagi 1 markah. Jadi kalau buat 2 ni, kamu dah layak dapat 2 markah. Tulislah dengan elok-elok. Cara-cara penyajak menzahirkan keinsafan ialah dengan diam dan mengenang dosa lalu. Serta ataupun kamu berhenti situ. Kamu sambunglah ayat seterusnya. Penyajak mengalirkan air mata atau menangis sambil bersujud kepada Tuhan. Lengkap ayat jawapan kamu dan insya-Allah kamu akan layak dapat 2 markah. Okey, apa lagi cara penyajak menzahirkan keinsafan? Dia melafazkan ungkapan taubat kepada Tuhan dengan sebab. Selain itu, cara seterusnya ialah dia berdoa atau memohon ampun kepada Tuhan. Ada banyak isi dalam rangkap sajak yang kita kaji. Tapi markah dia 2, isi cukup. Kamu bagi 2 pun dah cukup. Kalau nak bagi lebih pun tak ada masalah. Tetapi maksimum dia kamu hanya dapat 2 markah. Okey, yang ketiga, kesan. Jika manusia sedar dunia ini bersifat sementara. Inilah yang dikatakan kebat. Kamu kena fikir, keluarkan jawapan yang logik dan relevan. Okey, contoh cikgu bagi di sini. Kesan jika manusia sedar dunia ini bersifat sementara, kita perlu berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Okay, yang kedua, tidak melakukan perkara yang ditegah oleh agama atau Tuhan. Yang ketiga, melakukan amalan-amalan yang baik seperti sembahyang, bersedekah dan sebagainya. Dan isi yang keempat, kesan dia, tidak terlalu bersifat kebendaan atau materialistik, mementingkan kekayaan, harta benda sahajana sehingga kita lalai alpa terhadap suruhan Tuhan. Okey, kesan lain yang sesuai boleh diterima. Maksimum 3 markah. Kalau dalam standard SPM isi yang kamu bagi cukup takat 2 isi, tapi cikgu galakkan kamu bagi lebih. Bagi 3 isi atau 4 isi pun tak ada masalah nah, supaya kita standby. Kalau isi yang kita bagi salah, okey, kita boleh cover dengan isi yang lain. Jadi kamu buatlah dengan ayat yang lengkap dan gramatis. Okey, soalan yang ketiga berkaitan dengan aspek sastra. Dia tanya soalan berkaitan dengan nilai murni. 4 markah. Kamu bagi 2 nilai murni plus dengan contoh atau huraian, insya-Allah kamu berhak, kamu layak dapat 4 markah. Isi 1 markah, huraian atau contoh 1 markah. Tu cikgu tulis 1 plus 1. Apa nilai murni yang ada dalam sajak ni? Okey, yang pertama kamu nyatakan, kamu bagi tahu nilai keinsafan. Sebut saja nilai keinsafan, kamu dapat 1 markah. Kemudian kamu bagi contoh atau huraian dia. Penyajak mengalirkan air mata kerana menginsafi dosa-dosa lalu. Dapat lagi 1 markah.
Jadi, isi 1 markah, huraian 1 markah. Atau contoh, kamu layak dah dapat 2 markah. Jangan buat 1 isi saja, baru dapat 2 markah. Nak dapat 2 markah lagi, top up dengan 1 isi lagi. Okey, boleh pilihlah mana-mana isi yang ada, yang kamu ingat dalam sajak kajian tadi. Contoh, kegigihan. Bagi contoh kegigihan itu apa? Penyajak memohon doa pada waktu yang hening, bersungguh-sungguh memohon maaf dan melafazkan taubat dengan nada yang sebab. Tambah lagi 1 markah. Yang ketiga, keikhlasan. Bagi contoh dia. Yang keempat, kesedaran. Kamu bagi contoh dia. Dan yang kelima, nilai ketaatan. Bagi contoh dia. Penyajak memohon doa supaya dia menjadi manusia yang taat kepadanya. Huraian atau contoh, dapat lagi 1 markah. Itu sahaja cara kita nak menjawab dia. Mudah kan? Okay, ingat ingat teknik dia. Jawab dengan gramatis, ayat yang lengkap. InsyaAllah kamu layak dapat markah penuh. Untuk soalan sajak ni, nilai markah yang terdapat dalam soalan ni sebanyak 9 markah. Baik, kamu kena jawab dan perlu dapatkan 9 markah tersebut. Soalan sajak ni terdapat dalam kertas 2 soalan 2D soalan pemahaman puisi. Sama ada keluar puisi moden atau puisi tradisional. Baik, sebagai latihan pengukuhan. Okey, lepas ni kamu boleh ulang balik siaran ni, kamu boleh jawab soalan-soalan yang cikgu sediakan ni supaya ingatan kamu terhadap sajak kajian kita pada hari ini akan lebih mendalam dan berkesan dan tersemat dalam fikiran kamu sampai bila-bila tentang sajak sejadah rindu. Lepas ni kamu boleh buat latihan ni sebagai ulang kaji atau pengukuhan kamu. Okey, soalan yang pertama, berikan maksud dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kedua, berikan maksud sebelum saat aku dinisankan. Yang ketiga, berdasarkan sajak di atas, apakah harapan penyajak semasa berdoa kepada Yang Maha Esa? Yang keempat, berdasarkan rangkap ketiga sajak di atas, nyatakan bukti-bukti yang menunjukkan penyajak benar-benar insaf. Okey, cikgu sediakan jawapan secara poin di sini. Lepas ni kamu boleh jawab dengan ayat yang lengkap. Ayat lengkap dan gramatis. Tak mahu buat poin macam ni Cikgu bagi poin supaya kamu tak lagi kamu kata dah tak payah buatlah. Lepas ni kamu cuba Cikgu bagi soalan, isi jawapan dan kamu tulis jawapan yang lengkap. Okey, soalan 5. Soalan 6. Okey, ni ada isi-isi penting cikgu catat di sini. Lepas ni kamu tengok balik, kamu boleh jawab dengan lebih baik Jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, cikgu nak ambil soalan yang akhir saja sekali. Okey, ini soalan kebat dia Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab seseorang perlu bertaubat daripada dosa-dosanya yang lalu? Kamu fikir, keluarkan. Kenapa seseorang itu perlu bertaubat setelah dia melakukan dosa? Okey, isi dia cikgu bagi di sini. Kamu boleh tengok Okey, kamu buat ayat yang lengkap. Okey, pada pendapat anda, selain memohon ampun kepada Tuhan, apakah cara lain yang boleh dilakukan untuk membuktikan bahawa kita telah insaf atas kesalahan yang dilakukan? Okey, cikgu bagi kat kamu di sini banyak latihan ya. Sementara kamu duduk bercuti, duduk santai-santai di rumah, kamu boleh cuba menjawab soalan-soalan yang cikgu sediakan di sini. Baik. Sebelum kita cikgu akhiri slot cikgu pada pagi ini, jom sama-sama kita tonton dan dengar hayati sajak sejadah rindu ini dalam lagu yang telah disampaikan dalam bentuk nasyid. Jom sama-sama. Terkedu aku
di sejadah rindu mengungkap kalimat syahdu. Ya Allah, baik bicara tersentuh kalbu, merekam keinsafan di hati yang bersungguh, mengenang dosaku yang terdahulu. Berbekal panca indera anugerah Tuhan, ku pohon kembali nafas kehidupan. Dalam keterhadan dan keterbatasan insan, moga terbuka ruang keampunan sebelum saat aku dinisangkan di masa yang kau tetapkan. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya aku sujud menghadap Ilahi di keheningan yang sepi. Lafaz taubat mengiringi, sebab Kia mengikuti. Oh, hati ini luluh, jiwa yang kaku tersentuh. Ayat-ayat cinta disusun, ya Allah, di sejadah rindu yang lusuh. Kemaafan yang kupohon sungguh, ya Rabbi, dari pencipta dalam gemuruh. Air mata menjadi saksi, keikhlasan menjadi bukti. Akhirnya aku sujud menghadap Ilahi di keheningan yang sepi. Lafaz taubat mengiringi, nafas sebagian mengikuti. Oh. Baik para pelajar, itu salah satu kaedah cara kita nak mengingati sajak kajian kita. Boleh disampaikan dalam lagu, nasyid dan sebagainya. Baiklah anak-anak pelajar dan sidang penonton sekalian, kita hampir sampai ke akhirnya. Terima kasih kerana setia bersama cikgu pada hari ini. Baik, ingat balik pelajaran kita hari ini, cikgu telah kongsikan satu kaedah atau cara mudah untuk memahami dan mengingati maksud setiap rangkap sajak. Ingat ya, ini salah satu alternatif yang boleh digunakan untuk kita memahami dan mengkaji sajak secara holistik dan visual serta tuntas. Apa yang penting di sini sebelum para pelajar membuat sebarang kajian, mesti dan wajib membaca, mengkaji terlebih dahulu naskah kajian ya, supaya analisis yang kita buat selepas itu barulah kalian dapat memahaminya secara maksimum. Baik, akhirul kalam dari cikgu. Semoga sedikit perkongsian ilmu pada hari ini dapat memberikan sedikit pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Kerana langkah yang beribu batu itu bermula dengan
langkah yang pertama. Mohon kemaafan andai apa yang disampaikan sebentar tadi ada kelompongannya. Segala yang baik itu milik Allah dan segala kekhilafan itu datang dari kelemahan cikgu sendiri. Baik, teruskan menimba ilmu walau kita dalam fasa PKP ini. Cikgu tinggalkan dengan 2 kata-kata supaya dapat memberikan motivasi kepada para pelajar di luar sana, iaitu orang yang pandai tak semestinya berjaya, tetapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tak mahu mencuba dan berusaha. Baik, bersamalah kita memerangi COVID-19. Duduk di rumah, kita jaga kita. Terima kasih Barisan Hadapan, andalah wirawan negara kita. Sekian sahaja dari cikgu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.